Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Salam Ramadan. Okay. So, I am hoping everybody is doing fine. Alright. Okay. Jadi, kita baru habis kita punya chapter 1. Dan kita perlu bergerak sedikit laju because of kalau ikutkan kita dah sepatutnya berada di chapter 2. Tetapi kita baru nak masuk dekat chapter 2. So, akan ada bahagian-bahagian yang mana will be covered using videos and ada sebahagian daripadanya yang kita akan cover dekat dalam kelas lah. Alright? Okay. So, when it comes to chapter 2, dia ialah chapter yang mana full calculation. Di sinilah awak punya scientific calculator becomes very handy, very useful. Awak tak ada scientific calculator tu rasa macam tak ada nyawa macam tu. Okay. So, chapter tu memang heavily on calculation. Lepas tu nanti chapter 3, chapter 4, chapter 5 dia dah reading chapters. Alright. Okay, so untuk chapter 2 kita akan cover dalam video ni. Okay, so we are going to cover the basics dulu. Okay, basics dalam chapter 2 is about how the data is represented. Okay, macam mana data tu kita represent. Right. So like I have mentioned before, dalam kita punya syllabus, you are going to learn 4 bases. Okay. Kita ada yang pertama kita ada base binary, yang kedua kita ada base octal, yang ketiga kita ada base decimal dan yang keempat kita ada base hexadecimal. Okey. Jadinya kalau macam base 2, kalau macam base 2. Base 2 ni ialah apa yang kita panggil sebagai binary. Awak kena faham tahu, walaupun dia ialah base 2, tetapi nombor paling besar dia kena tolak 1. Maksudnya 2 tolak 1 ialah 1, betul? So 1 ni akan menjadi yang the largest number. Okay. Then awak tanya dengan mak, kalau dah 1 largest number, the smallest will always start from 0. So, ini ialah yang the smallest number. Okay, itu ialah base yang kedua. Bukan base yang kedua. Itu ialah base 2, base binary. And then we have the base 8. Okay, base 8 ni ialah apa yang kita panggil sebagai octal. Alright? So, bila dia ialah octal, awak nampak dekat sini dia base 8 kan? So, bila dia base 8 bermaksud nombor yang paling besar, 8 tolak 1, nombor paling besar akan jadi 7. So, this is the largest number. Okay. So, smallest number berapa? Smallest number, similar, dia akan start from 0. Okay. So, 0, 1, 2, sampailah 7. Okay. Di base yang kedua. So, yang pertama kita ada base 2. The second one kita ada base 8. Okay. The third one kita ada base 10. Base 10 ialah base yang paling lazim, paling familiar dengan kita. Okay. Base 10. Kita namakan base ini sebagai decimal. Right. So, when it comes to decimal, largest again 10 tolak dengan 1. Largest dia akan jadi 9. Largest akan jadi 9. Smallest will again becomes 0. So, 0 yang akan menjadi the smallest lah. 0, 1, 2, 3, 4 sampailah 9. Okay. Finally, we have base 16. Okay. Base 16 kita panggil sebagai hexadecimal. Okay. Ada yang panggil hexadecimal, ada yang panggil hexa. Jadinya kita nampak dekat sini dia ialah base 16. So bila 16 tolak dengan 1 awak dapat
15 sebagai the largest number dan awak akan dapat again 0 sebagai smallest number. Dan dia akan bergerak sampai ke bawah lah. 0, 1, 2, 3 sampailah 15. Okay. So 4 base ini sahaja yang kita akan cover dalam kita punya syllabus. Okay. Dan disebabkan kita nampak dekat sini, okay, yang paling besar, maksudnya 15 kan? 15 ni yang paling besar. That's why bila kita tengok kepada, okay, bila kita tengok kepada table kita ni, yang table yang dekat sebelah kanan ni, daripada 0 sehingga, okay, mak cece 1 sehingga 15. Okay, sebab kita nak kata nombor yang paling besar tadi daripada 0 semua base ada, sampailah kepada 15. Kenapa sampai 15? Sebab kita cover sehingga hexadecimal. Kita cover sampai hexadecimal. So, sampailah 15. I'm sure kalau yang decimal awak tak ada masalah. Sebab kita dah biasa. Nombor tu memang dah sebati dengan kita punya everyday life. Kita ada 0, 1, 2, 3 sampailah kepada 15. Okay. So, now, apabila decimal, kita nak convert pergi kepada binary. Okay, awak kena faham tau, binary hanya ada 0 dan 1 sahaja. Jadi awak akan nampak dekat sini, it is a sequence of zeros and ones. Okay, then awak tanya dengan mak, macam mana mak nak dapat 0, 1, 2, 3, 4, 5 ni? Okay, mak ajar. Right. So, bila kita nak pergi kepada base 2, okay, bila kita nak pergi kepada base 2, maksudnya kita punya numbers tu memang kena base 2 lah. Nombor asasnya 2. So, kita akan base 2 kuasa 0, base 2 kuasa 1, base 2 kuasa 2, base 2 kuasa 3. Right. So, 2 kuasa 0 dapat 1 kan? Okay, bila kita kira, kita pakai kalkulator pun dapat 1. 2 kuasa 1, nilainya 2. 2 kuasa 2, nilainya 4. 2 kuasa 3, nilainya 8. Okay, awak tanya dengan mak, mak kenapa kita hanya berhenti setakat 2 kuasa 3? Ingat tak tadi kita punya table ni, dia sampai 15. So, apabila dia sampai 15, kita tengok 8 tambah dengan 4, kita dapat 12. 12 tambah 2, kita dapat 14. 14 tambah 1, kita dapat 15. So, kalau kita tengok sini, 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1, kita dapat 15. 15 ni sama dengan 15. Sebab tu kita sampai 2 kuasa 3. Okay. That's why bila kita sampai 2 kuasa 3, awak boleh nampak dekat sini kita ada 4 digit. 1, 1, 1, 0. Kita ada 4 digit. Okay? Alright. So tadi kan kita nak dapat ataupun kita nak convert daripada nombor 1 sampailah kepada nombor 15. Betul tak? Okay. Jadi, bila kita nak dapatkan dia punya conversion tu, okay, when you want to get the conversion, so kita akan buat cara yang samalah macam yang mak dah ajar masa minggu lepas, alright, okay. Jadinya, bila kita nak dapatkan 1, kita nampak dekat sini ada 1. So, kita on dekat sini. Kita off dekat sini, kita off dekat sini, kita off dekat sini. So, kita akan dapatlah kita punya nilai. Kat sini memanglah dia letak 1 je, tapi kita boleh letak dia sebagai 0001.
Kalau yang kosong-kosong ni, kalau kita nak dapatkan kosong, tak ada masalah. Kita letaklah semula kosong. Sebab dia tak ada nilai kan? Semula kosong lah. Okay, and then, kalau kita nak dapatkan nilainya ialah 2, so kita tengok dekat sini. 2 ada ni dekat sini. So, kita akan on-kan 2. Yang lain semuanya kita off. So, dapatlah 0, 0, 1, 0. Okay, kita akan nampak dekat sini, kita dapat nilainya 0, 0, 1, 0. Mungkin dekat sini awak tak nampak clear because dia 2 je kan. Dia malah letak di sini. 0, 0, 0, 0. Okay. Alright, so last class kita dah cover sehingga nombor 7 kan. Sebab kita buat yang jadual kebenaran tu. So kalau misal kata awak nak convert nombor 8. So tak ada masalah lah. Kita ada 8 dekat sini. Okay, kita ada 8 dekat sini. So 8 ni kita akan on. So yang lain ni kita akan off. So dapatlah nilainya 1, 0, 0, 0. Okay, nampak dekat sini. Untuk 8. Okay, untuk 8 kita dapat 1, 0, 0, 0. And then, kalau awak nak teruskan dengan 10 contoh, kita nak dapatkan 10. Kita memang tak ada nombor 10, tetapi 10 ialah hasil tambah 8 dan 2. Jadi 8 awak on, 2 awak on, kat sini off, dekat sini off. So awak dapatlah 1, 0, 1, 0. Okay, so you will get dekat dalam 10 awak akan dapat 1, 0, 1, 0. Macam tu. Dan seterusnya sampailah kepada 15. Alright. After looking at the binary, kita nak tengok pula macam mana decimal ni kita convert pergi kepada octal. Octal ialah base 8. Bila dia base 8, nombor paling kecil ialah 0 and the largest number ialah 7. Okay. So, daripada 0 sampai 7, dia tak ada masalah tau. Because 0 dalam decimal, 0 juga dalam octal. 1 dalam decimal, 1 juga dalam octal. 2 dalam decimal, 2 juga dalam octal. 3 dalam decimal, 3 juga dalam octal. 4 dalam decimal, okay. 4 dalam decimal, 4 juga dalam octal. Sampailah 7 dalam decimal, 7 juga dalam octal. Tetapi bila sampai dekat nombor 8, dia tak boleh jadi 8 sebab 8 tidak wujud di dalam base octal. So apa yang dia buat, okay, ataupun macam mana calculation itu bekerja, alright. Tadi kan kita ada nombor 10, kita ada nombor 8 dalam decimal. Okay, ini nombor 8 kan dalam decimal. Kita nak convert kepada octal. Okay, octal kita tahu dia ialah base 8. Okay. Awak tekan kalkulator memang tak ada dosa. Mak tak cakap pun ianya satu kesalahan. Tetapi macam mana jawapan dekat kalkulator itu diperolehi dengan cara kita ada 8 dalam decimal ni kan. Okay. Disebabkan 8 ni, disebabkan 8 ni dia dah lebih daripada the largest number dalam octal, kita akan tolak dengan 8. Kenapa kita tolak dengan 8? Sebab 8 ini ialah base kepada octal. So, bila 8 tolak 8, kita dapat berapa? Kosong kan? Okay. Lepas tu, mak nak tanya, berapa kali kita tolak dengan 8?
Sekali, Mak. Kan? Okay, sebab video kan. Okay, so kita one way punya, orang kata, interaction saja. Sekali kan? So, letak sini 1. Sebab kita tolak dengan 8 tu 1 kali sahaja. Jadi kita dapat dalam desimal 8, dalam oktal nilainya ialah 10 dan kita boleh tengok dekat dalam table. 8 dalam desimal, 10 di dalam oktal. Okay. Pandai kan kita? Kita lagi pandai daripada calculator. We knew how the calculator works. So kalau misal kata kita nak buat 12 dalam desimal, kita pun buatlah 12 dalam desimal. Tolak dengan 8. Kenapa kita tolak dengan 8? Sebab kita tolak dengan dia punya base. So 12 tolak 8 kita dapat 4. Okay. Berapa kali awak tolak dengan 8? Sekali sahaja, Mak. So 1 lah dekat sini. Dapatlah nilainya ialah 14. Kalau kita tengok dekat sini, betul kan? 12 dalam desimal, 14 dalam oktal. Okay, so that is how it works. Daripada desimal pergi kepada oktal. Okay. Last one, daripada desimal pergi kepada heksa. Heksa ialah base. Base berapa yang? Base 16. Bila base 16, yang macam Mak bagi tahu tadi, dia punya largest number ialah 15. Kan? Largest number dia ialah 15. Okay. So, kalau untuk hexadecimal ni, dia ada sedikit unik. Okay? Kenapa Mak cakap dia ialah sedikit unik? Yang single digit, dia akan kekalkan. Single digit tu maksud Mak, kalau dalam desimal kosong, kosong ni single digit kan? Dekat dalam hexa also kosong. 1 dalam desimal, single digit pergi dekat hexa pun 1. 2 dalam desimal, single digit, 2 juga dalam hexa. Okay? Sampailah kepada 9. Sebab 9 ialah single digit dalam desimal, dia akan jadi 9 juga dalam hexadecimal. Okey. Bila sampai dekat 10, dia dah jadi 2 digit. Kita ada 1 dan kita ada kosong. Dalam hexa, 10 dalam desimal is equivalent to A dalam hexadecimal. Dan awak tanya dengan Mak, kenapa dia jadi A? Because kita punya computers, dia sentiasa nak menggunakan kaedah yang simplified. Kaedah yang dah dipermudah. So, instead of kita ada 2 digit, dia nak jadikan ataupun dia nak simplify menjadi single digit ataupun single character sahaja. So, that's why kita dapat huruf A. Dan awak akan follow dia punya sequence. 11 dalam desimal ialah B dalam hexa. 12 dalam desimal ialah C dalam hexa. 13 dalam desimal ialah D dalam hexa. 14 dalam desimal ialah E dalam hexa. 15 dalam desimal ialah F dalam hexa. Okay. Soalan paling glamour yang student selalu tanya dengan Mak, hexa ni sampai huruf Z ke? Okay, alright. Kena faham, because of Mak cakap tadi apa, kita akan cover sehingga 15 je kan? So, dalam hexa, the highest ataupun the largest number itu ialah sehingga F sahaja. G pun tak ada. H lagi lah tak ada yang. So kita sampai F sahaja.
Okey, jangan lepas ni bila Mak tengok awak punya jawapan, oh ada F, ada G, ada H. Memang le. Okey. Alright. Okey. Kemudian, okey, kita ada satu term yang dipanggil sebagai radix. Radix ni apa? Radix ni ialah satu single lowercase letter yang mana kita akan letakkan to the end of each number to identify its type. Contohnya, nombor 45. Okay, 45. Sebab dia ialah 4 dan 5. 4, 5 boleh jadi apa yang? Boleh jadi decimal. 4, 5 boleh jadi octal. 4, 5 boleh jadi hexa. Cuma 4, 5 dia tak boleh jadi binary je. Sebab kita tahu binary tu nombor paling besar ialah 1, nombor paling kecil ialah 0. Tapi kita nak refer 45 ni belongs to base hexa. Jadi kita akan letak radix kita ialah small letter H dekat belakang 45. So kita tahu, oh nombor 45 ni dalam hexa. Nampak tak? Dia akan memberikan identity. Dia akan memberitahu 45 tu dalam base yang mana. Okay. Kalau untuk octal, dia unik sebab dia boleh diwakili oleh O atau diwakili oleh Q. So kalau awak letak 76 O, so dia ialah dalam octal. Kalau 76 Q pun dalam octal. Kalau misal kata kita ada 11010111, ini kalau awak tak nak letak B pun tak apa. Sebab kita dah memang tahu dah 0 dengan 1 ni memang belongs to binary. Nak letak boleh, tak nak letak pun tak apa. Tapi kalau nak letak, dia diwakili radixnya ialah small letter. Sama juga kalau misal katakan awak punya numbers ialah A15C. Kita nampak ada huruf A, ada huruf C. Kita dah tahu dah ini ialah hexadecimal. Awak nak letak A15C ada H pun boleh. Awak nak leave it A15C pun boleh. Sebab kita dah tahu. Macam tu. Alright? So, radix ini sangat penting semasa awak jawab soalan assignment, soalan kuis, soalan test, soalan final exam. Okay, it will be an indicator awak punya operasi tu dalam base yang mana. Okay. Right? Masih lagi bertahan di bulan puasa ni. Okay. Jadi, yang ni Mak tak nak go through. Mak dah go through tadi masa awal, masa awal slides tadi. Right? So, ini pun just pemberitahuan yang mana Mak dah bagi tahu. Kalau on tu ialah 1, ada yang sebut true, ada yang sebut yes. So, opposite, kita ada off, ada orang sebut off, ada orang letak kosong, ada orang letak false, dan ada orang letak no. Okay, tak apa nanti. Okay, and then untuk kita punya binary numbers, kita ada 3 term. Kita ada bit, kita ada byte, dan kita ada word. Okay, so kalau untuk bit, 1 ni ialah bit lah. 1 ni, kan? Sebab tu dia petakkan dekat sini. 1 ni equivalent to bit. Tetapi apa yang kita panggil sebagai byte ialah apabila kita ada 8 bits. 10110101. Ni kan ada 8. Ni kan ada 8. So, bila dia ada 8 bit, dia menjadi 1 byte. Okay. And then, kita ada word. 1 word bersamaan dengan 16 bit ataupun 2 bytes. Okay.
So, senang cerita, 1 byte akan equivalent to 8 bit. Kalau misal kata 1 word is equivalent to 2 byte ataupun 16 bit. Okay, yang ini mak rasa kalau students yang comes from IT background masa sekolah menengah, dia tak ada masalah. Okay. Alright. Ini sekadar knowledge lah. Okay, knowledge, dan kita akan implement dia masa assembly language nanti. Sama. Okay. Alright. Yang ini mak tak nak go through lah. Mak rasa awak pun tahu ni. Kalau masa kata 43 ni, dia ialah 40 ditambah dengan 3. Macam mana kita dapat 40 dan macam mana kita dapat 3? Sebab dia base 10 tau. 43 ni ialah untuk decimal. So, dia akan 10 kuasa 0, 10 kuasa 1. Jadi, 10 kuasa 1 ialah 1. 10 kuasa 0, 10 kuasa 0 ialah 1. 10 kuasa 1 ialah 10. So, kita ada 4 dengan 3. Kat sini kita ada 4 dan kita ada 3. 3 darab 1 kita dapat 3. 4 darab 10 kita dapat 40. Ni mak tak nak go through terlalu detail sebab ada lagi yang kita kena apa orang kata bagi perhatian yang lebih. Ni samalah sebab kita ada 5, 2, 7. So 7 ni kita akan darab dengan 10 kuasa 0. 2 kita akan darab dengan 10 kuasa 1. 5 kita akan darab dengan 10 kuasa 2. So again, mak nak ingatkan yang sebelah kanan ni dia mesti kuasa 0. Lepas tu dia bergerak ke kiri. 10 kuasa 1, 10 kuasa 2. Jangan tiba-tiba awak letak 10 kuasa 0, 10 kuasa 1, 10 kuasa 2. Ini salah. Ini salah ya. Cara macam ni kita akan follow yang ini. Okay. So ini sebab dia ialah apa orang kata dalam base 8. Okay, alright. Usually, dalam kita punya chapter 2, soalan basic dalam chapter 2 involve asking you to do conversion among number bases. Dia suruh convert. Okay? So, bila dia suruh convert, memang soalan tu akan jadi suka hati dia. Dia mungkin boleh minta daripada decimal pergi kepada binary. Daripada decimal pergi hexa. Daripada binary pergi decimal. Daripada octal pergi decimal. Daripada hexa pergi binary. Dia akan suka hati dia soalan tu. Okay, nanti from time to time kita akan tengoklah bentuk-bentuk soalan untuk chapter 2 pula. Sebab hari tu kita dah tengok soalan untuk chapter 1 kan. So kita akan move pergi kepada pattern soalan chapter 2. Okay, so bila kita nak buat conversion between number bases, kita ambil yang basic dulu. Yang mana kita ambil daripada base 10 nak pergi kepada base 2. Okay, kita ambil yang basic dulu. Means kalau base 10 ni kan decimal. Daripada decimal kita nak pergi kepada binary. Okay. So, bila daripada base 10 nak pergi kepada base 2, nombor ni soalan lah kiranya ni kan. Okay. Nombor dalam soalan tu kita akan bahagikan dengan 2. So kita akan bahagikan dengan 2. Okay. Awak tanya tadi kan, mak kenapa kita kena bahagikan dengan 2? Sebab kita nak tukar kepada base 2. Sebab tu kita bahagi 2. Bahagi 2 macam bahagi sekolah rendah tu. Macam bahagi anak mak si Muhammad darjah 4, darjah 4, darjah 3 tu. Bahagi sekolah menengah. So, bila kita ada 42, bila kita bahagi 2, kita dapat 21, balance-nya ialah kosong.
Okey. Bila kita 21 bahagi 2, kita dapat 10, balance-nya 1. 10, kita bahagi 2, kita dapat 5, balance-nya kosong. 5, kita bahagi dengan 2, kita dapat 2, balance-nya 1. 2, kita bahagi 2, kita dapat 1, balance-nya kosong. Dan awak tanya dengan mak, mak, nak bahagi sampai bila? Bahagi sampai awak dah tak boleh nak bahagi. 1 bahagi 2, awak akan dapat, kalau ikutkan dekat sini, awak akan dapat kosong, balance-nya 1 lah. Okay, sampai kita dah tak boleh nak bahagi. Alright. Then, awak akan dapat dekat remainder ni ada 0, 1, 0, 1, 0, 1 kan? Okay. Tapi, jangan baca daripada atas ke bawah tau. Jangan baca dari atas ke bawah. Kita baca dari bawah ke atas. Sebab tu kita 1, sini 1, 0, sini 0, 1, sini 1, 0, sini 0, 1, sini 1, 0, sini 0. Baca bawah ke atas. Alright. Okay. Kita pergi pula. Okay. Kalau tadi kita tengok decimal ataupun base 10 nak pergi kepada 2. Sebab tu kita bahagi 2. Now, daripada base 10 nak pergi kepada hexa. Nak pergi kepada base 16. So, kita bahagi 2 lagi ke? Takkan. Kita bahagilah dengan 16 sebab kita nak tukar kepada base 16. That's why kita akan bahagi dengan 16. So, ini ialah number dalam soalan. Okay, ini ialah soalan dia. Okay. So, 5, 7, 3, 5 bahagi dengan 16. You will get 3, 5, 8. Balance-nya 7. 3, 5, 8 bahagi 16. Awak dapat 22. Balance-nya 6. 22 bahagi 16. Dapat 1. Balance-nya 6. 1 bahagi 16. Dapat 0. Balance-nya 1. So, jadinya kita akan baca daripada bawah ke atas. Kita dapatlah 1 kat sini 1. 6, sini kita dapat 6. 6 lagi, kita dapat 6. Dan 7, kita dapat 7. So, dapatlah 1, 6, 6, 7. Okay. Right, nampak ada teknik? Okay, dapat teknik dia kan? Right. Okay. Apa jadi bila awak bahagi dengan 16, awak dapat balance awak tu 2 digit. 2 digit tu maksud mak tadi kita dapat 7 single digit, tak ada masalah. Kita dapat 6 single digit, tak ada masalah juga. Kita dapat 1 single digit pun tak ada masalah. So, tetapi untuk contoh yang kedua ni, 8039, bila kita bahagi ni kan, okay, kita dapat, dan kita baca daripada bawah ke atas, kita dapat 1, 15, 6 dan 7. Kita nak pergi dekat hexa ni tau. Jangan lupa kita nak pergi dekat hexa. Okay? 1 single digit tak ada masalah. Kita boleh letak 1. Dekat sini kita nampak ada 15. Yang mana 15 ni dia dah jadi 2 digit. So, 15 ialah dalam decimal. Kalau heksanya dia diwakili oleh huruf F. Kita boleh tengok semula slide yang, bukan slide, jadual yang mula-mula tadi. Jadual yang mula-mula sekali. Jauh juga jadual tu. Ni. 15 bersamaan dengan F.
So that's why jauh pula dia nak pergi patah balik kan. Okay. So 15 bersamaan dengan F. Awak letak dekat sini F. Jangan letak 15. Letak F. 6 single digit, letak 6. 7 single digit, letak 7. Okay, comel kan? Comel. So, kalau misal kata awak ada daripada, contoh Okay. So kalau misal kata awak ada numbers, okay, awak nak buat daripada decimal nak pergi kepada octal. Awak tahu memang octal ni ialah base 8 kan? So kita akan bahagilah dengan 8. Kita bahagi 8. Sini apalah dia punya soalan dia tadi kan? Okay, so kita akan bahagi dengan 8. So daripada decimal, apa-apa nombor daripada decimal nak pergi octal bahagi 8. Nak pergi hexa bahagi 16. Nak pergi nak pergi binary bahagi 2. Okay. Let's say awak nak buat daripada base 8 nak pergi kepada base 10. Ni dia terbalik. Tadi everything daripada base 10 kan? 10 nak pergi 2, 10 nak pergi 16, 10 nak pergi apa tadi? 8 okay. So, sekarang daripada 8 pula yang nak pergi kepada 10. Kalau tadi kita bahagi, now kita darabkan. So, contoh dekat sini kita ada 7, 2, 6, 3. Base 8. Nak tukar kepada 10. Nak tukar kepada decimal. Jadi, kita akan darab dengan 8. Nak darab dengan 8 tu kita akan ambil satu-satu dia punya digit. Mula-mula kita ambil 7 ni. 7 darab dengan 8, kita dapat 26. Tambah dengan 2. 2 ni sebab sini. Tambah dengan 2. Tambah 2 dapat 58. Darab lagi dengan 8, dapat 4, 6, 4. Tambah lagi dengan 6. Kenapa tambah dengan 6? Sebab 6 ni ialah kita punya digit yang ketiga. Dapat 470. Darab lagi dengan 8. Dapat 3760. Last kali kita akan tambahkan dengan 3. So, bila dah tambah dengan 3, 3 itu ialah kita punya digit yang terakhir. Kita dah tak payah darab lagi dengan 8. Kita terus dapat jawapannya 3763 dalam decimal. Macam tu. Okay, so ini ialah contoh daripada base 8 kepada base 10. Alright. Kita ada juga cara nibble approach. Okay, cara nibble approach lebih mudah. Okay, cara nibble approach ni macam Okay, cara nibble approach ni selalunya dia mudah apabila kita ada base 16, base 8 dengan base 2. Kalau nibble approach ni, usually, lazimnya kita memang akan gunakan untuk base 2, base 8 dengan base 16. Okay, base 10, kita susah nak pakai nibble approach. Okay, kita susah sikit nak pakai nibble approach. Alright, tunjuk Bila dia ada nibble approach, kata
katalah mak bagi contoh dekat sini, daripada base 16 nak pergi kepada base 2. Contoh tau, contoh. Alright. So, daripada base 16 nak pergi kepada base 2, kita akan ada 4 digit. Okay, kenapa kita ada 4 digit? Sebab 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Okay, 2 kuasa 0, 1, 2 kuasa 1, 2, 2 kuasa 2, 4, 2 kuasa 3, 8. So, 8 tambah dengan 4, kan? 8 tambah dengan 4, tambah dengan 2, tambah dengan 1, kita dapat 15. Yang mana 15 ni ialah the largest number untuk base 16. Okay. So, katalah sekarang ni kita nak convert daripada base 16 1F67. Okay, alright. 1 digit dalam heksa bersamaan dengan 4 digit dalam binary. Okay, sebab tu kita nampak dekat sini semuanya ada 4 digit. Sini 4 digit, sini 4 digit, sini 4 digit, sini 4 digit. Okay, so kenapa dia 4 digit? Dia akan relate semula dengan apa yang mak cakap ni lah. Kenapa dia 4 digit? Sebab ada 8, ada 4, ada 2, ada 1. Ini 4 digit dekat dalam binary bersamaan dengan 1 digit dalam heksa. Bersamaan 1 digit dalam heksa. So, bila kita nak tukarkan 1 tak ada masalah. Kalau 1, sini je lah yang kita on kan? Kalau 1, sini kita on, sini kita off, sini kita off, sini kita off. Dapatlah kita 0, 0, 0, 1. Kalau F ialah 15 kan? So, of course semuanya akan jadi 1, 1, 1, 1. Bila 6, kita tengok. Kalau kita nak dapatkan nombor 6. 6 ialah hasil tambah 4 dan 2. So, 4 kita on, 2 kita on. Yang 8 ni kita off, yang 1 kita off. Dapatlah kita 0, 1, 1, 0. Last kali kita nak dapat nombor 7. Kalau nombor 7 ialah hasil tambah 4 tambah 2 tambah 1. So, yang ini kita akan on, sini kita on, sini kita on, sini kita off. Dapatlah 0, 1, 1, 1. So, bila awak tulis balik jawapan awak, ni cara kerja tau. Ni ialah awak punya show your work. So, bila awak punya jawapan, salin balik 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Tulis balik awak punya jawapan. Okay. Kalau misalnya dia ialah base 8 pula. Okay. Kalau daripada base 8 nak pergi kepada base 2. 1 digit dalam base 8 bersamaan dengan 3 digit dalam base 2. Kenapa dia 3 digit? Sebab 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2 kan? Okay, sini kita ada 4, sini kita ada 2, sini kita ada 1. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 1, 7. 7 tu ialah the largest number untuk base 8.
So ini ialah dia punya rules of thumb. Means 1 digit dalam base 8 bersamaan dengan 3 digit dalam base 2. 1 digit dalam base 16 bersamaan dengan 4 digit dalam base 2. Alright. Okay. So, contohnya kita nak buat apa 573. Okay, 573 ni dekat dalam octal. Nak tukar kepada base 2. So, kita tengok kalau 3 ni, kita on sini, kita on sini. 2 tambah 1 kan? Sini kita off. Dapatlah kita 011. 7 pula. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 1, 7. 7 ni ialah 111. Kalau 5, 4 tambah 1. Yang 2 kita off. So, dapatlah 101. Tulis balik jawapan dia 101, 111, 011 dalam base 2. Kan? Sebab tu mak kata bila cara nibble dia lebih mudah. Tetapi awak hanya boleh gunakan untuk base 2, base 8 dan base 16 sahaja. Dan awak cakap dengan mak, apa jadi pula kalau kita terbalik? Okay, kalau kita terbalik. Terbalik tu maksudnya, let's say lah mak ada 1011 00 01 11 10. Okey. Jadi ini ialah daripada binary kan? Okey. Kita nak pergi kepada hexa. Awak dah tahu 1 digit dalam hexa bersamaan dengan 4 digit dalam binary. So, kita tengok belakang dia, yang paling belakang ni kan, yang paling tepi ni. Yang paling kanan ialah ni. Awak kira 1, 2, 3, 4. Awak potong. 1, 2, 3, 4. Awak potong. 1, 2, 3, 4. Awak potong. So, bila dah potong, kan kita kan ada 2 kuasa kosong, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Sini kita ada 8, kita ada 4, kita ada 2, kita ada 1. Jadinya awak tengok. Okey, 1, 1, 1, kosong. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 2, 14. Sini dia off kan? 14. 14 dalam hexa ialah huruf E. So, awak letak huruf E. Okey. Lepas tu, kat sini 1. 1 lah dia. Okey. 1, 0, 1, 1. Jadi, 8. 4 ni dia off kan? So, 8 tambah dengan 2, 10. Tambah dengan 1, 11. 11 dalam hexa ialah huruf B. So, dapatlah awak jawapannya ialah B1E dalam hexa. Okey. Benda yang sama, perkara yang sama. Okey. Bila awak ada, maaf yang sama lah 1011 1011 1110. Okay. Ini daripada binary kita nak tukar kepada octal. Awak tahu kalau untuk octal 1 digit dalam octal bersamaan dengan 3 digit dalam binary. So, ini yang paling tepi kan? Okay, ni yang paling tepi. Awak kira 1, 2, 3. Potong. 1, 2, 3. Potong. 1, 2, 3. Potong. 1, 2, 3. Potong.
Okay, kalau dia oktal, dia sampai 3 je. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1, 2 kuasa 2. Sini 1, sini 2, sini 4. Okay. Mula-mula kita tengok. 1, 1, 0. 4 tambah 2, 6. Kat sini off. So, kita dapat sini 6. 0, 1, 1. Sini dia off. 2 tambah 1, 3. 1, 0, 0. 1 je yang on. Sini off, sini off. So, dapat 4. 1, 0, 1. 4, sini off, sini on balik kan. 4 tambah 1, dapatlah 5. So, dapatlah jawapan awak 5, 4, 3, 6 dalam oktal. Okay. Alright, so ini ialah the basics of apa orang kata? Conversion. Kalau untuk awak punya final exam, memang conversion ni tak boleh nak lari. Right? So, untuk video yang kali ni, Mak rasa memang dah agak panjang. Almost 1 hour. Mungkin awak pun dengar suara Mak dah terlelap-terlelap. Almaklumlah. Mak faham benda tu. But then, you can always look back. Okay? Dan kalau ada apa-apa persoalan, awak boleh tanya dekat Mak, dekat dalam kelas. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan. So, apa-apa persoalan kita boleh tanya. Okay, so dalam video ni kita cover nombor bulat kan. Nombor bulat kita nak convert kepada different bases. Nanti masa dalam kelas kita akan cover apabila awak ada nombor perpuluhan pula yang awak nak convert between bases. Alright, so daripada Mak untuk video yang ini, di sini sahaja. Thank you for lending me your ears. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.